Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahmi Berstofan dari Ahli Kumpulan 3. Terlebih dahulu, kami ingin berterima kasih kepada Ustazah Hanifah Musa kerana memberi bimbingan dan tajuk pembentangan ini yang bertajuk Isu Kepelbagaian Etnik di Malaysia dan hubungannya dengan etika bersosial dan berbudaya dalam pelbagai peradaban. Masa antara isi gaduhan yang akan dibentangkan oleh kami ialah yang pertama adalah pengenalan akan pelbagaian etnik di Malaysia. Yang kedua adalah isu atau permasalahan kepelbagaian etnik yang berlaku di Malaysia. Ketiga, kami menerangkan apakah itu etika bersosial dan berbudaya. Yang keempat, cabaran dalam menyelesaikan isu-isu kepelbagaian etnik. Keenam, solusi atau penyelesaian akhir sekali adalah kepentingan dalam menjaga keharmonian pelbagai etnik maupun kaum di Malaysia. Sebelum meneruskan dengan lebih lanjut, saya tertarik dengan seruan Perdana Menteri kita. Yang pertama iaitu Tengku Abdul Rahman, di mana beliau berkata, kita semua adalah rakyat Malaysia. Inilah ikatan yang menyatukan kita. Marilah kita selalu ingat bahawa perbedaan adalah kekuatan asas kita sebagai rakyat dan pelbagai sebuah masa. Seruan-seruan ini beliau jelas memberitahu kita menjadi rakyat Malaysia yang bersatu padu merupakan kekuatan asas yang harus dibendung dan diperlakukan agar ia menjadi ikatan yang menyatukan kita sebagai sebuah negara yang harmoni dan berjaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Itulah sedikit bacaan dari surah Al-Hujurat ayat 13. Bermaksud Allah tetap menciptakan kita dengan berbelang kaum dan budaya agar kita lebih saling mengenali satu sama lain. Ia tidak salah untuk mengenali bangsa-bangsa lain kerana sesungguhnya orang yang mulia itu ialah orang yang lebih takwanya di sisi Allah, bukannya mengikuti keturunan atau bangsanya. Tanpa membuang masa, saya akan meneruskan dengan pengenalan. Dalam pengertian sosiologi, Malaysia merupakan satu masyarakat majmuk yang terdiri daripada berbilang kaum dan agama. Kepelbagaian kaum yang terdapat di Malaysia boleh dibagi kepada tiga kumpulan masyarakat terbesar iaitu Melayu, Cina dan India. Dengan penduduk yang berbagai budaya ini, perpaduan etnik dan sebaliknya sentiasa menjadi agenda dalam pengurusan masyarakat dan pemerintahan. Negara juga telah mempamerkan keunikan negara kita berbanding negara lain. Selain pada tiga kumpulan besar ini, terdapat juga kaum-kaum di Malaysia, antaranya kaum Bumiputera dan golongan peranakan. Oleh kerana wujudnya kepelbagaian budaya dalam kalangan rakyat di negara ini, maka timbullah pelbagai masalah yang melibatkan hubungan etnik. Terdapat beberapa faktor yang menimbulkan ancaman dalam masyarakat kita. Perbezaan dari segi budaya ini sememangnya tidak dapat dielakkan kerana setiap kaum mempunyai kebudayaan mereka sendiri yang menjadi identiti mereka. Boleh dikatakan perkauman akan sentiasa menjadi batas pemisah antara rakyat pelbagai kaum. Keadaan ini seterusnya boleh melahirkan ketegangan dan konflik antara kaum dan seterusnya boleh menyebabkan berlakunya pertumpahan darah. Malah warisan budaya tradisional juga semakin menghadap ancaman keputusan. Saya ingin meneruskan pembentangan ini dengan isi kandungan pertama, iaitu isu kepelbagaian etnik. Isu ini terbagi kepada 4, iaitu politik, ekonomi, sosial dan agama dan budaya. Bagi isu politik, pilihan raya umum iaitu PRU15 yang berlangsung pada 19 November 2020 dilihat telah membagikan sentimen perkauman. Terdapat parti politik yang telah memainkan peranan membawa sentimen perkauman di antara kaum Melayu dan kaum Cina. Di atas sebab pengaruh semasa mengundi, terdapat parti yang menggunakan isu perkauman sebagai jalan mudah untuk menang dalam pilihan raya. Terdapat parti yang tiada idea dan malas untuk berdepan dengan pihak lawan dengan rakyat dan akhirnya ambil jalan mudah untuk rakyat mengundi parti mereka.
Parti tersebut telah menghasut rakyat dengan berkata jika rakyat tidak mengundi parti mereka, negara ini akan diambil oleh orang bukan Islam. Yang kedua iaitu isu ekonomi. Berbalik pada isu ekonomi dan perpaduan, umumnya masyarakat menerima fakta bahawa konflik ekonomi merupakan salah satu faktor asas yang menimbulkan rasa tidak puas hati dan saling mencurigai antara kaum. Dasar pecah dan perintah yang diamalkan penjajah British akan dipersalahkan. Sebagai punca terjadinya tragedi hitam ini, penjajah menikmati sumber ekonomi seperti biji timah dan getah. Tetapi masyarakat di sini bukan sahaja ditinggalkan dalam situasi kemiskinan, malah berbalah dan bercakaran sesama sendiri. Buktinya, orang Melayu gagal menyayangi kelompok kapitalis asing lantaran kurang pengetahuan, pengalaman dan modal. Orang Melayu hanya memiliki sekitar 1.5% dalam hingga menimbulkan ketidakpuashati terhadap orang Cina yang memiliki 28%, manakala orang asing 21%. Selain itu, dalam isu sosial, agenda rasis yang cuba meruntuhkan keharmonian dengan menggunakan bahasa Jawi kerana tindakan dozim bertentangan dan menyalahi Akta Pendidikan 1996 serta Akta Bahasa Kebangsaan 1963. Dalam hal ini, pelajaran Jawi di sekolah termasuk sekolah vernakular bertepatan dengan Perlembagaan Persekutuan, namun tidak tanduk dozim menghalang pembelajaran Jawi iaitu mengganggu perpaduan. Kira-kira 500 orang berhimpun secara aman mendesak Persekutuan Persatuan Perlembagaan. Pengurus Sekolah Cina Malaysia Donzo diharapkan berhubung isu pembelajaran. Di tulisan Jawi di sekolah vernakular, perhimpunan anjuran bersama beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO antaranya Gerakan Pembela Rumah Malaysia dan Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia turut menuntut agar semua pihak menghormati bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Termasuk dalam isu yang terakhir iaitu isu agama dan budaya. Isu ini berkaitan dengan pasca PRU 15 yang menyaksikan tomahan dan fitnah serta sentimen Islamfobia terhadap Islam. Dapat tersebut kembali berlaga budaya dengan kempen yang berbentuk hasutan Islamfobia. Seperti ini telah lama berlanjutan. Ia menimbulkan suatu persepsi yang tidak baik, yang tidak benar seperti dakwaan terhadap agama Islam itu sendiri. Sedangkan Islam telah berabad meraikan dan melindungi masyarakat majmuk negara ini. Ianya dijadikan mainan politik untuk meraih sokongan, tetapi mengakibatkan perpecahan kaum di Malaysia. Wabak Islamfobia di Malaysia, wabak ini bahkan terjadi oleh pihak tertentu dalam kempen politik mereka untuk menjatuhkan pihak parti lawan yang ingin membawa Islam, sekaligus menimbulkan sistem Islamfobia di pasca PRU 15 di Malaysia. Seterusnya, etika bersosial dan budaya. Isi pertama, berperi kemanusiaan. Rasa kemanusiaan yang mendalam ditunjukkan dengan bersikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai dan saling menyayangi. Selain itu, saling bantu-membantu sesama manusia dan anak bangsa. Sebagai contoh, membantu jiran-jiran di kawasan perumahan tanpa mengira agama, bangsa dan budaya. Isi kedua, perasaan malu. Memupuk budaya malu, khususnya malu untuk melakukan kesalahan dan segala sesuatu yang bertentangan dengan moral dan agama serta nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sebagai contoh, tidak membuka aib sendiri atau melakukan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah diri sendiri. Isi yang ketiga, penanaman nilai-nilai etika sosial dan budaya. Ianya dapat menciptakan masyarakat yang memiliki etika sosial dan budaya yang baik. Pemerintah harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika sosial dan budaya bangsa yang baik. Pemerintah harus mengangkat tinggi nilai-nilai etika dan budaya agar tercipta masyarakat yang memiliki jati diri sehingga jati diri tersebut
menjadi cermin bagi setiap rakyat Malaysia. Seterusnya ialah sopan dan santun. Menjaga sopan santun dan adab kita ketika bertemu dengan orang yang lebih tua daripada kita dan berlainan budaya. Contohnya, tidak menghina budaya bangsa lain dan tidak merasakan kita memiliki budaya yang lebih baik daripada bangsa lainnya. Kesimpulannya, perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya perpaduan tidak dapat dipupuk, peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 merupakan insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Secara tidak langsung, tragedi ini telah merenggut nyawa serta harta dan benda, dan ianya mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969. Ianya merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara yang akan berulang sekiranya tidak dititik beratkan. Seterusnya saya akan membentangkan cabaran-cabaran yang dihadapi di dalam isu kepelbagaian etnik di Malaysia. Yang pertama adalah dari segi politik. Dari segi politik, akan terlahirnya politik perkauman yang akan melahirkan sifat perkauman hanya untuk kelangsungan kaum masing-masing. Seperti contoh, sesebuah parti politik atau seseorang individu ahli parti politik yang menggunakan isu perkauman untuk memenangi undian rakyat yang akan menyebabkan berlakunya rusuhan atau pemisahan di antara kaum dengan kaum yang lain. Dalam itu juga berlaku ketidakseimbangan kuasa politik. Walaupun negara Malaysia mempunyai dasar untuk mempromosikan kesamarataan politik, namun masih lagi terdapat ketidakseimbangan kuasa politik di dalam kalangan kaum-kaum tertentu. Hal ini memberi kesan kepada tahap penyertaan dan kepercayaan kaum minoriti dalam sistem politik. Seterusnya adalah dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan dalam ekonomi, iaitu akan melahirkan jurang dari segi penguasaan ekonomi disebabkan dominasi sesuatu kaum. Apabila sesuatu kaum memonopoli ekonomi, akan menyebabkan kaum-kaum lain ditindas dari segi ekonomi. Seperti contoh yang lain berlakunya ketidakadilan dalam peluang pekerjaan. Kerana terdapat jurang ekonomi yang ketara antara kaum-kaum di Malaysia dengan banyak ahli-ahli masyarakat dari kaum antara minoriti yang berada dalam keadaan kemiskinan atau tidak mempunyai akses kepada peluang pekerjaan yang sama. Oleh itu, untuk mengatasi cabaran ekonomi ini, perlu ada usaha untuk memperkuatkan keadilan dan kesamarataan ekonomi di antara semua kaum. Penting untuk memastikan akses yang sama kepada peluang pekerjaan, perkhidmatan awam dan perniagaan untuk semua masyarakat. Pihak kerajaan dan sektor swasta juga perlu bekerjasama memperkuatkan usaha-usaha untuk memperkecil jurang ekonomi antara kaum-kaum di Malaysia. Dari segi sosial, cabaran utama dalam isu kepelbagaian etnik di Malaysia adalah kurangnya pemahaman dan penghargaan antara kaum-kaum yang berbeza, disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya ialah ketidakseimbangan dalam pendidikan. Terdapat ketidakseimbangan dalam sistem pendidikan di Malaysia, di mana sekolah-sekolah yang berbeza menawarkan kurikulum dan kelas yang berbeza, dan ini menghasilkan pemisahan dan stereotip antara kaum-kaum yang lain. Faktor yang lain adalah disebabkan oleh media dan retorik, diskriminasi dan ketidakadilan. Terdapat diskriminasi dan ketidakadilan yang boleh menghasilkan rasa tidak puas hati dan ketidakkepercayaan dalam masyarakat, dan ini boleh menyumbang kepada kecenderungan untuk menghasilkan diri daripada masyarakat yang berbeza.
Oleh itu, untuk mengatasi cabaran sosial ini, perlulah ada usaha untuk memperkuatkan interaksi antara kaum-kaum yang berbeza dan menggalakkan penghargaan antara kaum-kaum ini boleh dilakukan melalui aktiviti yang mempromosikan persahabatan dan kefahaman seperti program sukan, seni dan budaya. Pendidikan yang inklusif dan pendekatan pengajaran yang mempromosikan pemahaman antara kaum juga perlu diterapkan. Akhir sekali, cabaran-cabaran yang dihadapi di dalam isu kepelbagaian etnik di Malaysia adalah dari segi agama dan kepercayaan. Perbezaan agama, adat dan budaya mudah terjadinya konflik antara kaum, seperti contoh ada individu yang tidak bertanggungjawab menggunakan agama atau isu agama untuk merendahkan atau mewujudkan isu yang negatif yang akan menyebabkan berlakunya perpecahan antara kaum. Dalam itu juga terdapat diskriminasi dalam sistem pendidikan dan dalam alam pekerjaan terhadap masyarakat yang beragama atau berkeyakinan yang berbeza dengan agama majoriti, dan ini boleh menghasilkan ketidakadilan dan perasaan tidak puas hati dalam masyarakat. Oleh itu, untuk mengatasi cabaran agama dan kepercayaan ini, perlulah ada usaha untuk memperkuatkan pemahaman dan toleransi antara agama dan kepercayaan yang berbeza. Pendidikan inklusi dan pengajaran yang mempromosikan pemahaman antara agama dan kepercayaan juga perlu diterapkan. Selain itu, kebebasan beragama dan kepercayaan harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang, dan diskriminasi terhadap masyarakat yang beragama atau berkeyakinan yang berbeza dengan agama majoriti harus diperbaiki. Saya Muhammad Imanuddin Zilfi ingin menyambung pada bahagian solusi, di mana solusi terdapat 3 bahagian, 3 poin, iaitu pendekatan. Yang pertama, pendekatan integrasi menjadi tunjang kepada perpaduan negara. Yang kedua, pendekatan yang penuh hikmah dan rasa hormat perlu diambil berat untuk menjaga sensitiviti pelbagai agama. Yang ketiga adalah menyuburkan semangat toleransi beragama Islam dalam kalangan keluarga Malaysia. So, saya akan masuk kepada poin yang pertama, iaitu pendekatan integrasi menjadi tunjang kepada perpaduan negara dalam pengurusan bangsa dan budaya yang berbeza di Malaysia. Macam mana antara yang lazimnya kelihatan ialah akomodasi dan asimilasi. Pendekatan secara otoriti dalam pengurusan perbezaan bangsa dan budaya ialah akomodasi. Integrasi juga berlaku secara sukarela sehingga ke tahap asimilasi, yang mana perubahan cara fikir dan peredaran zaman. Dan seterusnya adalah poin yang kedua, pendekatan yang penuh hikmah dan rasa hormat perlu diambil berat untuk menjaga sensitiviti pelbagai agama. Yang mana pendekatan yang lebih berhati-hati perlu diambil, serta perkataan yang sering kali disebut dalam pengurusan perbezaan agama ialah toleransi dan hormat menghormati. Kadang timbul juga pendekatan yang cenderung kepada fahaman pluralisme agama, yang mana Perlembagaan Malaysia telah menetapkan agama Islam sebagai agama persekutuan. Dan yang last sekali adalah menyuburkan semangat toleransi beragama dalam kalangan keluarga Malaysia. Beberapa garis panduan yang saya ingin sertakan ialah seperti setiap penganut agama hendaklah menyedari bahawa tentang ajaran yang kepercayaan agama masing-masing. Pelbagai pihak harus menyedari dan mengakui hak dan tanggungjawab mengajar agamanya, yang mana pelbagai pihak hendaklah menghormati kepentingan pihak agama lain dalam melakukan amalan mengikut ajaran agama mereka. Itu adalah antara solusi yang saya dapat uraikan daripada topik ini.
Seterusnya adalah kepentingan isu kepelbagaian etnik. Antaranya adalah mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Yang ketiga, dapat membangunkan ekonomi negara. Yang terakhir sekali, memupuk semangat hidup bersama dalam suatu komuniti tanpa mengira agama, bangsa, kepercayaan dan ideologi. Yang pertama sekali adalah mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Nilai dan masyarakat amat berkait rapat. Jika sebuah masyarakat mengamalkan nilai baik, masyarakat tersebut mampu hidup dalam keadaan harmoni dan berkembang maju. Anggota dalam sebuah masyarakat terdiri daripada individu, keluarga, organisasi dan masyarakat itu sendiri. Etika merupakan nilai yang penting dalam kehidupan masyarakat kerana ia berhubung dengan perlakuan tingkah laku masyarakat manusia sama ada baik ataupun buruk. Menghayati dan mengamalkan falsafah moral dan etika adalah penting kerana kemajuan dari segi kebendaan sahaja akan menyebabkan sebuah masyarakat dan negara itu pincang. Seterusnya ialah mewujudkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Masyarakat berbilang kaum di negara ini diseru untuk saling menghormati agama masyarakat lain bagi menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang harmoni dan sentiasa aman sejahtera. Apabila isu kepelbagaian etnik ini diterapkan, maka negara akan hidup dalam keadaan aman dan damai, sekaligus dapat mencegah daripada berlaku pergaduhan ataupun salah faham antara kaum yang boleh mengembang berlakunya perselisihan faham antara masyarakat di negara ini. Kepentingan yang seterusnya adalah dapat membangunkan ekonomi negara. Negara Malaysia memiliki komposisi penduduk yang terdiri daripada kepelbagaian kaum, budaya dan bangsa. Hubungan harmoni yang terjalin sesama kaum ini akan memperkukuhkan kedaulatan dan pembangunan negara. Keharmonian yang terhasil dari perpaduan antaranya rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Oleh itu, perkara ini sekaligus dapat membantu dalam perkembangan ekonomi negara. Kepentingan isu kepelbagaian etnik yang terakhir adalah memupuk semangat hidup bersama dalam suatu komuniti tanpa mengira agama, bangsa, kepercayaan dan ideologi. Dengan itu, masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan memahami kepelbagaian agama di negara ini demi menguatkan lagi kesefahaman antara kaum dan agama. Sebagai rakyat yang berdedikasi, kita perlulah menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapaikan matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Secara kesimpulannya, perkara ini sangat penting bagi masyarakat Malaysia supaya sentiasa berada dalam keadaan harmoni dan sentosa. Yang kedua adalah perlu ada usaha berterusan untuk memastikan hubungan di antara etnik-etnik yang terdapat di Malaysia ini terpelihara. Yang ketiga, setiap penganut agama hendaklah menyedari bahawa ajaran dan kepercayaan masing-masing ada kelebihan mereka tersendiri dan tidak perlu untuk mengkritik ajaran agama antara satu sama lain. Yang terakhir adalah kita semua tahu yang mana peristiwa 13 Mei adalah suatu tragedi yang dapat memberikan pengajaran buat seluruh rakyat Malaysia, tak kira agama, bangsa. Sekian dari saya.